Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Amma ba'du. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah ikhwan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Semoga di dalam rahmat Allah, perlindungan Allah, di dalam segala nikmat yang dipeliharai oleh Allah Jalla wa'ala, kita mengambil peluang dan ruang pada 10 malam yang akhir ini, yang berbaki daripada Ramadan Al-Mubarak ini, yang tak lama lagi akan meninggalkan kita, untuk sama-sama kita menghidupkan malam dengan qiyamul lail. Qiyam bermakna kita membangunkan malam itu dengan ketaatan pada Allah. Termasuk di dalamnya adalah dengan kita mengadakan majlis ta'lim. Ini satu jenis ketaatan pada Allah, yang di dalamnya ada bermacam-macam kebaikan. Pada waktu ini sahajalah kita berbincang tentang satu perkara yang kita namakan dengan nama 10 asbab lil insyirah as-sadr. Kita kata asbabul insyirah li sadr. Sebab-sebab kepada kelapangan dada. Sebab-sebab kepada kelapangan dada. 10 sebab kepada kelapangan dada. Tajuk ini adalah tajuknya umum. Tetapi pada malam ini saya menyempitkan tajuk ini kepada 10 pesanan kepada kaum wanita, supaya hati menjadi lapang, supaya hati mendapat insyirah, kelapangan dada. Kita tahu soal kesempitan hati ataupun soal kelapangan itu adalah urusan daripada Allah Jalla wa'ala kepada kita. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Dan Allah yaqbidu wa yabsutu. Allah lah yang menyempitkan dan melapangkan. Wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah lah kita kembali. Jadi kerana itu, kalau kita merasakan dada kita itu sempit, kita kena merujuk pada Allah. Dan untuk kita mendapat kelapangan dada pun kita kena meminta kepada Allah. Itu adalah kita punya prinsip hidup sebagai Muslim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam hal ini,
dalam hal ini kita mencari kelapangan dada, jalan yang pertama untuk sampai kepada kelapangan dada, ini terbuka pada semua, tetapi saya bawa dalam bentuk menuju kepada kaum wanita, hati wanita. Kalau orang bertanya kenapa saya fokus kepada wanita, tidak ada sebab lain melainkan ini sebagai suatu perbincangan sahaja dengan kaum wanita, sebagai suatu hadiah dan anugerah kepada wanita. Kita mengkhususkan pembicaraan ini untuk jiwa-jiwa wanita, hati-hati wanita. Untuk mendapat kelapangan dada, untuk supaya terhilangnya kesempitan dada, yang pertama bagi seorang wanita, apakah perkara yang dia patut adakan dalam hidup dia, iaitu dia kena menjaga tauhid dia kepada Allah. Kerana tauhid, dia adalah asas yang cukup tunjang dalam hidup. Dia sangat tunjang. Tauhid itu menjadi perkara yang sangat menunjangi segala-galanya. Sehingga kan imam kita, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, dia sebut dalam kitab dia Zadul Ma'ad. Dia kata apa? Imam Ibn Qayyim menyatakan bahawa mencintai Allah, kenal Allah dan selalu ingat kepada Allah, merasa tenang dan tenteram kepada Allah, mengesahkan Allah. Dalam hati kita ada perasaan cinta, takut, harap, tawakal. Kita bermuamalah dengan Tuhan, di mana Allah lah satu-satunya yang dapat menghilangkan kesusahan hamba dan mewujudkan segala keinginan hamba. Allah lah yang boleh mewujudkan segala keinginan kita. Segala keinginan kita dalam bentuk syurga duniawi dan kenikmatan yang tidak akan disamakan dengan kenikmatan yang lain. Kita untuk menjadi seorang yang muhibbin, yang mencintai Allah Jalla wa'ala, kita nak hidup sebagai seorang arifin, orang yang kenal Allah Ta'ala, maka tidak ada jalan melainkan kita kena masuk daripada pintu tauhid kepada Allah. Jadi bila kita belajar tauhid, bagi seorang wanita yang belajar tauhid, artinya dia sedang belajar membentuk diri dia, hati dia. Daripada hati itu akan jadi karakter zahir diri dia. Maka dia kena kenal sifat Allah, nama Allah. Dan dia kena kenal dengan jalan yang betul, tanpa tokok, tanpa tambah. Kenal Allah dengan caranya Allah perkenal. Allah bagi tahu Allah sifat macam mana, nama dia lagu mana, perbuatan dia macam mana, bagaimana nak tauhid pada Allah. Kita kenal Allah melalui nama-nama dia, sifat-sifat dia. Kita masuk daripada pintu yang bernama pintu tauhid. Yang ini yang sejak daripada awal kita duk belajar, yang Nabi SAW kata kepada anak didik Nabi, Abdullah bin Abbas. Nabi panggil dengan perkataan ya ghulam, ya ghulam. Nabi kata wahai anak kecil. Ini asas Nabi letak, asas meletak hubungan hati dengan Allah. Nabi kata inni u'allimuka bi kalimat. Nabi kata wahai anak kecil, ghulam, aku nak ajak kepada kamu beberapa kalimat hidup. Beberapa perkataan yang kamu kena pakai dalam hidup. Pegang kata ini sebagai azimat hidup. Apa dia Nabi sebut? Nabi kata, ihfazillah yahfazka. Peliharalah Allah, Allah pelihara engkau. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Kau pelihara Allah Ta'ala. Pelihara Allah Ta'ala. Dan kau akan dapati Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada di hadapan kau. Yang ni bagi seorang wanita, sebelum dia bergelar isteri kepada orang, sebelum dia membesar, sebelum dia ada karier, sebelum dia diuji dengan bermacam-macam, dia kena isi hati dia dengan perkara ni dulu.
Sebab kalau wanita tak isi hati dia dengan ini, dia teroka hidup di luar sana, ibarat seperti samudera yang luas, ombak di atas ombak, gelombang di atas gelombang. Bila dia diuji dan dia tak ada tempat berpegang yang betul, maka wanita itu akan rosak jiwa dia. Dia akan terkena sifat dendam, sifat marah, prasangka, tak pernah percaya pada orang, tak pernah yakin dengan orang, sentiasa buruk sangka pada orang. Dan dia tidak ada jiwa hidup dalam keadaan rahmat. Kenapa ikhwan? Kerana dia tidak ada tempat pegang yang betul. Sebenarnya bukan jiwa wanita, jiwa semua manusia. Tapi saya fokuskan untuk wanita. Untuk wanita. Bicara kita ini adalah bicara wanita. Heart to heart kepada wanita. Maka kerana wanita itu selalu masa dia, kesibukan dia, menghalang dia untuk mencari ilmu. Untuk duduk dalam ilmu. Untuk kenal ilmu. Maka untuk mendapat insyirah li sadri, kelapangan dada. Kelapangan dada, keluasan hati. Macam kita kata orang yang mempunyai pemikiran yang jauh, walaupun dia sempit, dia sedang diuji dengan masalah, tapi mata dan fikiran dia nampak jauh. Dia boleh fikir jauh. Untuk dapat dada yang luas, yang luas. Maka seorang wanita itu kena muatkan hati dia dengan mengenal Allah. Kerana keluasan dan kesempitan Allah Ta'ala yang tentukan. Ada seorang wanita yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita dalam Al-Quran, kesusahan dia. Saya nak petik perkataan wanita ini. Dia susah, amat-amat susah. Maka terkeluar perkataan ni daripada mulut dia. Apa dia kata? Allah kata, qalat. Wanita ni kata, ya laytani mitu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiyah. Wanita ini kata, dia kata, ya laytani mitu qabla hadha. Kalau terjemah kepada Melayu ni, kita boleh kata seolah-olah dengan makna dia kata, ya laytani. Macam dia mengadulah, dia kata, alangkah eloknya, alangkah baiknya, mitu qabla hadha. Aku mati awal lagi. Alangkah baiknya kalau aku mati awal lagi. Wa kuntu nasyan mansiyah. Dan hidup aku ni tak ada siapa ingat. Aku dilupakan begitu sahaja. Cuba bayang apakah masalah yang dia hadapi, beratnya macam mana sampai dia keluarkan ayat ni. Wanita ni siapa dia? Wanita ni adalah ibu kepada Isa, Maryam alaihissalam. So dia nak berjawab dengan orang yang tuduh dia macam-macam, dia tak ada suami, tiba-tiba melahirkan anak. Dia pun bersandar di bawah pokok nakhlah tu, pokok kurma tu. Akhirnya apa dia nak jawab? Dia mengharapkan pembelaan pada Allah. Kalau mengikut apa yang orang kata pada dia, kalau ikut apa yang orang kata pada dia, maka dia kata, eloklah kalau aku mati awal lagi. Tak payah aku bersemuka dengan benda ni. Tetapi Maryam berjaya menghadapi kesemuanya ini. Kenapa? Kerana ketauhidan dia kepada Allah Jalla wa'ala. Allah bagi rezeki kepada Maryam. Rezeki masuk ketika Maryam berada di Masjidil Aqsa. Nabi Zakaria tanya pada Maryam, rezeki ni mai daripada mana? Jawab Maryam, daripada sisi Allah. Tengok, ketauhidan seseorang boleh mengeluarkan jiwa yang sempit kepada jiwa yang luas. Masalah sebesar itu biasanya kalau ada wanita menghadapi masalah sebesar ni, pada zaman hari itu biasanya dia akan bunuh diri. Tapi Maryam tak bunuh diri. Kenapa? Kerana Maryam mengenal pencipta dia. Bukan kata dia kenal dalam bentuk Allah itu wujud, lawan dia tak ada lawan tak ada. Tak. Dia kenal Allah sungguh. Dia bukan menghafal nama Allah. Tapi nama Allah, sifat Allah, pengenalan dia kepada Allah, ketauhidan dia kepada rububiyah Allah, ketauhidan dia kepada uluhiyah Allah, asma' dan sifat, masuk dalam hati dia. Itu yang menjadi hadaman kepada perjalanan darah dia. Maka sampailah dia kepada perkataan, iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah dia beribadat. Hanya kepada Allah dia memohon. Jadi seorang wanita, apa gelaran sekalipun, anak siapa sekalipun, untuk berjaya dalam hidup, wanita itu mesti ada perkara yang pertama. Dia kena mengenal Allah. Dia kena ada tauhid yang benar. Tanpa tauhid, dia tak akan dapat berjalan dengan betul. Terutama apabila Nabi sebut kepada kita, dalam riwayat Abu Hurairah bercerita, Nabi menyebut tentang Allah Ta'ala berfirman, Ana inda zanni abdi bi, in zanna bi khairan falahu, wa in zanna syarran falahu. Sesungguhnya aku berdasarkan sangka hamba aku kepada aku. Kalau dia sangka aku baik, maka untuk dia kebaikan. Kalau dia sangka kepada aku buruk, maka baginya keburukan. Artinya ikhwan, artinya fikiran kita ni, bila kita bertemu dengan masalah, suasana yang akan duduk dalam fikiran kita adalah keburukan. Kebanyakan wanita, bila dia ada masalah, benda pertama dia akan fikir hancur hidup dia. Habislah dia. Maka ilmu berkenaan dengan tauhid datang, dia mengajak kepada kita, ana inda zanni abdi bi, in zanna bi khairan falahu. Aku berdasarkan sangka hamba aku pada aku, kalau hamba itu sangka baik pada aku bagi kebaikan pada dia. Wa in zanna bi syarran falahu. Tapi kalau buruklah yang dia ingat aku nak buat pada dia, maka keburukan itulah yang akan meliputi fikiran dia dan kehidupan dia. Maka pasal itu nak buang emosi yang buruk ni, sangka yang buruk ini, hanya Allah mampu buang. Maka dengan apa? Dengan tauhid kepada Allah Jalla wa'ala. Yang itu satu. Yang kedua, apakah perkara yang dapat menjadikan seorang wanita itu duduk dalam keadaan jiwa yang tenang? Perkara kedua adalah dengan wanita itu duduk dalam majlis ilmu bersama orang-orang salih. Itu akan menenangkan jiwa wanita. Sebab ilmu tanpa bimbingan, kita tak sampai ke mana. Pasal itu dalam bahasa dikatakan mursyid. Mursyid bermakna pembimbing. Orang nak asuh kita. Kita boleh baca buku, kita boleh dengar YouTube, tapi ada benda kita tak faham. Tapi bila kita duduk dalam majlis ilmu, kita boleh soal jawab, komunikasi, kita mendapat bimbingan. Bimbingan ilmu satu, untuk melahirkan kepahaman yang betul, dan lagi satu, bimbingan kepada akhlak, adab. Ramai wanita ada ilmu, tapi dia ada masalah dari segi adab. Sebagai contoh, just contoh aja, contoh. Contoh pun boleh marah ni. Contoh. Kita banyak ilmu, hafal kitab lah, mengaji Riyadhus Shalihin lah, mengaji macam-macam. Tiba-tiba dia dengar, laki dia kahwin lagi satu. Macam mana adab dia? Macam mana akhlak dia? Ketika itu ilmu lebih tinggi daripada adab kah? Adab lebih tinggi daripada emosi kah? Ataupun ilmu hilang, adab hilang. Yang naiknya adalah emosi yang buruk. Cara dia bercakap dengan suami, cara dia meneka, cara dia menengking, cara dia menuduh, cara dia minta bukti, cara dia hukum, cara dia letak suami dia di satu tempat seolah-olah ruang rumah dia sebesar tu tak ada tempat nak letak laki dia dah. Jiwa dia sebesar-besar tu seolah-olah tak ada tempat nak letak dah laki dia. Ketika itu apa yang menang? Ilmu menangkah? Adab menangkah? Akhlak menangkah? Iman menangkah? Ataupun emosi yang menang? Kerana itu diperlukan bimbingan. Supaya ada orang boleh bimbing kita. Kita duduk dalam majlis ta'lim, kita akan dibimbing. Kata Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah dalam kitab dia yang sama, apa dia kata ikhwan? Imam Ibn Qayyim kata, ilmu melapangkan dada, ilmu meluaskan dada sehingga lebih luas daripada arah dunia. Dunia ni luas, tapi ilmu boleh meluaskan dada kita lebih luas daripada dunia. Sedangkan dia kata kejahilan, kebodohan,
menjempitkan dada kita, dia buat dada kita tersempit, dia membatahkan dada kita, dia meletak sempadan pada dada kita lebih kecil daripada sempadan satu-satu kotak dan benda. Maka setiap kali ilmu seorang hamba bertambah, adab dia bertambah, akhlak dia bertambah, maka dada dia akan bertambah luas, akan bertambah luas. Semua ini kerana apa? Kerana ilmu itu diwarisi daripada orang yang luas dada dia, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah orang yang paling luas dada dia. Kerana itu ilmu, kita boleh test kita ada ilmu, tak ada ilmu. Bila kita ada masalah, maka perkara yang kedua, seorang wanita kena habiskan masa dia dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu syarak. Ilmu syarak bermakna ilmu yang ada dalam Quran, yang ada dalam hadis, ilmu wahyu yang diturunkan Allah hanya kepada para nabi dan rasul sahaja. Ilmu tu kena belajar. Belajar daripada jalan dia, manhaj dia. Belajar Quran dengan Quran, belajar sunnah dengan sunnah. Dengan bimbingan orang-orang yang benar. Bukan ilmu tu pergi ke lain. Bukan ilmu yang dimaksudkan ilmu nak pergi berzikir, menari-nari, terkinja-kinja, melalak sana, riau. Dah. Bukan ilmu nak berjalan atas laut. Ataupun bukan ilmu nak kawal laki, dah. Ilmu bagi tunduk laki, ambil ayat itu, kalau baca dalam beras, kacau-kacau, laki baca laki makan beras tu, dengar kata. Ilmu tu tak berguna langsung. Ilmu yang melapangkan dada. Kalau kita guna ayat Quran yang patut kita imani, kita amal, kita sebar, sampaikan pada orang. Kalau kita amal dalam bentuk lagu itulah nak bagi laki tunduk pada kita, anak tunduk pada kita, sangat tidak bermanfaat. Menunjukkan sempitnya ilmu kita, sempitnya dada kita. Kalau ada ayat, ikhwan, kalau ada ayat boleh buat hati orang jadi lembut. Saya fikir lama dah Nuh pakai untuk anak dan bini dia. Lama dah Lut pakai untuk isteri dia. Tapi tak ada. So kalau hati laki kita keras, kita nak minta laki kita sayang kepada kita, macam mana kita nak buat? Kita bangkit tengah malam minta pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya muqallibal qulubi wal absar. Tuhan yang membolak-balikkan hati dan pandangan. Sabbit qalbi, sabbit qulubana wa absarina. Kau tetapkanlah hati-hati kami dan mata-mata kami, ya Allah, di atas agama Kau. Kita ada doa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kenapa kita nak pergi ambil amalan, baca ayat tu masuk dalam beras, ambil ayat 7 kolah masjid ke, baca banyak ni, lepas tu bagi orang tu minum. Kenapa kita perlu benda tu sedangkan kita ada doa? Dalam doa Allah ajak kita, Allah kata inna rabbi qaribun mujib. Sesungguhnya pencipta aku dekat dengan aku dan sangat menunaikan segala permohonan aku. Cukup dekat Allah dengan kita bila kita baca doa. Tapi kerana kita tak ada ilmu yang betul, kita ditipu dalam ilmu, maka wanita menjadi jiwa yang tak luas. Tak luas jiwa dia, sempit. Walaupun dia ada ilmu, jadi sempit. Sepatutnya ilmu meluahkan dada kita, bergantung dan mengharapkan kepada Allah Jalla wa'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, artinya yang kedua, wanita perlu menghabiskan masa dia dalam majlis ilmu. Yang ketiga pada ikhwan, untuk ada ketenangan jiwa dan kelapangan jiwa, seorang wanita tu kena ada apa ikhwan? Dia kena ada doa yang tidak putus-putus. Allah Subhanahu wa ta'ala bawa kepada kita satu perkataan supaya kita renung. Perkataan Nabi Zakaria alaihi salam. Dia kata kepada Allah, dia kata, Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su shayba
walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Nabi Zakaria sebut benda ni. Nabi Zakaria kata, Rabbi, dia kata Tuhanku, inni wahanal azmu minni. Nabi Zakaria kata, ya Allah, azm dia tulang. Wahanal azm, tulang aku pun dah lemah dah ya Allah. Tulang aku pun dah tak kuat dah. Washta'ala ra'su syaiba. Kalau tengok kepada rambut aku, ya Allah, penuh dengan uban. Penuh dah uban. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Tengok yang ni. Bermakna Nabi Zakaria, dia nak habaq kepada Allah. Dia mengadu pada Allah. Doa Nabi ni sangat dahsyat, ikhwan. Dia ada madah dia. Dia tak minta direct. Tapi hak dia sebut tu menunjukkan apa dia nak minta. Seolah-olah dia kata, Tuhan, aku dah tua dah ya Allah. Tulang pun dah tak tahan dah. Rambut pun dah berubah dah. Tapi ada satu benda, aku tak akan menyebabkan aku jadi tua. Aku sentiasa akan muda. Aku benda ni tak akan menyebabkan aku putus asa. Apa dia? Aku ya Allah, tak pernahlah aku terkena kecewa dalam memohon pada Engkau ya Allah. Tak pernah. Jadi seolah-olah Nabi Zakaria ni ada satu harapan yang dia gantung pada Allah, yang Allah belum tunai lagi. Lama dah benda tu duk ada lama dah dalam hati dia. Tak sampai lagi hajat tu. Sampai dia dah tua, tak dapat lagi. Tapi dia dia tak minta pada Allah, tapi dia guna perkataan ni. Kata, ya Allah, aku nak stop minta pada Hang kerana aku dah tua, kerana tulang aku dah reput, aku tak akan stop. Kerana aku tahu, selagi aku minta, selagi Tuhan akan bagi. Apa yang sebenarnya Zakaria nak minta ni? Dia nak minta anak. Tapi memandangkan keadaan dia tu dah tua dah, macam seolah-olah dia tak boleh dapat anak. Tapi untuk menyatakan dia kecewa dan putus asa daripada terus meminta hajat dia, dia tak akan putus asa. Subhanallah. Tengok macam Nabi Ayub. Berapa lama dia sakit? Sampai satu peringkat Nabi Ayub dia guna bahasa yang sama. Rabbi inni massiyaddur wa anta arhamur rahimin. Wa anta arhamur rahimin. Berapa lama dia sakit? Tapi dia tak sebut kata dia nak minta sihat. Tapi perkataan yang dia guna tu menunjukkan dia ada hajat dengan sihat. Dia kata, ya Allah, sesungguhnya aku disentuh kemudaratan. Lama aku disentuh. Tapi ya Allah, Kaulah yang maha penyayang daripada yang sayang. Seolah-olah dia kata, ya Allah, lama dah aku sakit. Aku nak sembuhkah, nak sambung sakit lagi kah ya Allah? Hanglah yang maha tahu. Dan Hanglah yang paling sayang pada aku ya Allah. Maka Allah sembuhkan penyakit dia. Kenapa kepada wanita kena dibekalkan benda ni? Wanita tak boleh ada putus asa dalam berdoa. Kalau dia ada laki yang tak dengar kata, ada anak yang tak dengar kata, dia jangan alihkan doa ganti benda lain. Jumpa bomo ke, jumpa ustaz minta ayat ke, atau minta zikir pelembut hati ke. Tak ada. Benda ni semua tak ada. Yang ada apa dia? Doa pada Allah. Dan ambil perkataan Nabi Zakaria ni. Kita mengadu kepada Allah, ya Allah, saya dah kahwin lama dah, ya Allah. Saya duduk dalam pimpinan suami saya ada anak dengan dia. Kau tahulah kehidupan saya, ya Allah. Kau maha penyayang. Kau maha mendengar doa. Namun, ya Allah, untuk saya putus asa daripada meminta kepadamu, ya Allah, saya tidak pernah putus asa. Itu lebih baik. Ini lebih baik bagi satu wanita daripada dia pergi jumpa siapa-siapa ke, bagi petua dia, ambil ayat. Dalam ayat tu katalah baca surah Toha ke, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Contoh bacalah 17 kali. Lepas baca, ayat tu bahagi dua. Satu buat basuh beras, letak dalam beras, nak masak. Lagi satu bagi minum. Untuk apa? Untuk bagi hati suami yang keras tu jadi lembut. Tak. Bukan macam tu. Tak.
Sayyidina Umar, dia masuk Islam, kebetulan dia dengar ayat tu, bukan Nabi ambil ayat tu baca dalam ayat bagi Umar minum. Jangan diterbalikkan kisah tu. Seluruh para Nabi, mereka susah. Yunus susah, Ayub susah, Ibrahim susah, Zakaria susah, Maryam susah, Isa lagi susah. Tapi apa yang Allah rakam perbuatan dia apa? Doa. Zikrullah. Tengok Ibrahim. Kalau ikut kita baca dalam surah tu, dalam surah Al-Anbiya tu, kedudukan Nabi Allah Ibrahim tu memang satu kedudukan yang pemimpin tangkap nak lari bintang mana? Baling dalam api. Kalau kata nak baca doa, tak ada doa nak baca. Kalau orang kata nak merayu kali terakhir, nak merayu ke siapa ikhwan? Daripada hakim, lawyer, pendakwa raya, peguam, semuanya hak pemimpin. Nak merayu ke siapa? Tapi dalam hadis Bukhari, hadis Abdullah bin Abbas, Nabi cerita, kata, hina yulqa finnar, bila Ibrahim dibaling, hina yulqa finnar, dia betul-betul nak jumpa dengan api yang menjulang tu. Ibrahim hanya boleh kata sepatah, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Dengan perkataan itulah, cukuplah bagi aku Allah dan dialah wakil aku. Dialah sebaik-baik pelindung dan penjaga aku. Tengok, dengan sebulat hati, apa Allah buat? Api yang membakar tu tak bagi mudarat pada Ibrahim dengan kudrat Allah. Yang ni wanita kena tahu. Yang ni seorang wanita kena ada hati yang cekal, yang kuat, yang gagah. Jangan selesaikan masalah wanita itu dengan bomoh sekalipun. Tahu wanita tu buka butik. Dia buka butik, dia hujung bangunan tu ada lagi satu butik buka. Persaingan kuat. Jangan cari bomoh ambil pelari. Habis nak buat apa? Mengadu kepada Allah yang pemberi rezeki itu. Minta. Dan ucapkan perkataan Nabi Zakaria, aku tak akan terkena putus asa meminta pada engkau ya Allah. Walaupun aku sedang tanggung rugi, aku rasa berat, aku rasa beban. Tapi untuk putus asa minta pada engkau ya Allah, aku tidak akan putus asa. Tengok Abdullah bin Abbas kata apa. Yang ni yang kita tak tahu sebenarnya. Baik lelaki-lelaki, baik wanita. Tapi saya fokus pada wanita. Yang ni yang banyak. Mak bapak terlupa ajak pada anak-anak perempuan, anak-anak gadis yang sedang membesar. Abdullah bin Abbas kata Nabi susah. Nabi sangat susah. Nabi berjumpa dengan kesusahan yang kadang-kadang kami tengok muka Nabi, kami tahu memang dia susah. Tapi apa kata Abdullah bin Abbas? Dia kata bila saat Nabi susah, saat Nabi dalam kesulitan, Nabi mengadu pada Allah. Apa Nabi kata? Nabi kata, La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Nabi minta pada Allah. Habis minta pada Allah berulang-ulang, dia rasa macam, ya Allah. Masalah tak selesai lagi, tapi kelapangan dada tu telah dia rasa. Dia boleh bergerak, boleh melihat, mata tak jadi kabur, cerah. Tahu kata, esok masih ada lagi sinar pagi. Wanita tak tahu benda ni, ikhwan. Sebab kita menghabiskan masa dengan banyak benda lain. Kita tak mau puji Allah, kita tak mau rayu Allah, kita tak mau panggil Allah. Saya kata contoh tadi. Ini adalah contoh yang paling berat bagi satu wanita. Kalau wanita dia dapat laki dia sakit, dia boleh jaga laki dia sampai mati, insya-Allah. Ramai wanita boleh jaga suami dia yang kena sebelah badan mati. Cari, dia jaga. Dia telah ambil alih
Dia terpaksa menjadi nahoda baru dalam rumah tangga dia. Dulu suami dia kerja, sekarang suami tak boleh kerja. Dia letak suami dengan anak-anak di rumah, dia keluar pergi kerja. Dia keluar pergi kerja. Seorang-seorang dia cari makan untuk keluarga dia. Dia boleh buat. Katalah dia dapat suami yang balok sekalipun, lelaki tak mau kerja, dia boleh jaga lelaki dia. Tak berat dekat dia. Tapi ujian paling berat bagi satu wanita, bila dia dengar kata lelaki dia ada wanita lain, yang tu cukup berat. Cukup berat. Ketika itu, pernahkah dia nak panggil Tuhan dia? La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Panggil apa? Lelaki keluar daripada pintu kereta, lelaki buka aja pintu rumah, tutup pintu kereta, buka aja pintu rumah, kaki kanan pun tak ada kena lantai lagi. How dare you? How dare you? Lelaki apa pasal? Dia keluar. Lepas keluar habis lah. Kedebang, kedebu. Mak mentua dengan mak mentua pula jadi nasi tambah, nasi Bukhari tambah. Bukan nasi putih, nasi Bukhari. Lagi sedap. Lingkup rumah tangga. Lingkup rumah tangga tu, awak tak sujud syukur. Dah lingkup dah semua. Mak campur rumah tangga anak-anak sampai anak bercerai dengan menantu. Pergilah sujud syukur. Pergi umrah. Tawaf 7 pusingan, syukur, ya Allah bercerai dah anak aku. Suka orang bercerai. Habis ni menantu tak guna. Tak guna tahu mana? Dia tak guna pasal dia menikah. Menikah ke tak guna, zina ke tak guna, simpan perempuan ke tak guna. Yang mana tak berguna ni? Kalau menikah tak berguna, maka dia menikah dengan anak hang pun tak berguna kan? Sampai kelabu, hati jadi kelabu, mata jadi kelabu, hidayah hilang. Boleh kata pada orang yang kahwin tak guna. Kalau kahwin tak guna, zina dan simpan perempuan kebrek ni berguna ke? Kalau tak boleh kahwin. Anak-anak pun ayah tak guna. Kami tak sangka ayah lagu ni. Ayah kahwin tak minta izin. Ayah mana yang kena kahwin minta izin anak-anak ni? Sejak bila ayah kahwin kena pakai wali? Tak mana yang tak guna? Dah jadi tunggi langgang. Pemikiran kita jadi tunggi langgang. Ayat kita jadi tunggi langgang. Yang tadinya hormat ayah jadi hilang. Dah ada anak-anak kerana ayah dia kahwin lagi, dia tak bagi duit dah ke ayah dia. Tak bagi dah. Dia tak bagi dah. Dia sanggup buat lagu tu. Dan dia tak tahu nilai dia di mana. Pernah tak dengar hal-hal yang kata berat lah? Panggil Allah. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arshil karim. Panggil Allah. Abdullah bin Mas'ud pula kata apa? Kata Nabi, bila Nabi susah, selalu Nabi kata, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghithu. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Panggil Allah. Tuhan yang maha hidup, Tuhan yang maha berdiri dengan sendiri. Ya Allah, aku dah tak boleh berdiri dah. Aku rasa macam tak boleh hidup dah, Ya Allah. Tapi Hang maha hidup, Hang maha berdiri dengan sendiri. Dengan rahmat Engkau, Ya Allah, tolonglah aku, Ya Allah. Kita rasa kita perlu pertolongan bagi seorang wanita bila suami kita kahwin lain. Kita rasa dia tak boleh adil harta benda, tak boleh adil kasih sayang, tak boleh adil tempat tidur, tak boleh adil jaga anak-anak. Kita rasa semuanya tak boleh adil. Panggil Allah. Dia adalah sumber keadilan. Dia itu Al-Adl. Dia maha adil. Dia boleh ubah hati manusia yang tak adil kepada adil. Kenapa tak panggil Allah? Kerana itu, wanita menghadapi masalah yang cukup tidak tenang. Dia nak minta tengok Nabi dalam riwayat lain, Abi Bakrah kata apa? Abi Bakrah kata, Da'watul makrub
Abi Bakrah kata, bila aku tengok Nabi dalam susah, Nabi dalam resah, Nabi tak tinggal doa ni. Tadi Abdullah bin Mas'ud. Ini Abi Bakrah. Nabi kata, Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata ain, wa aslih li sya'ni kullahu, la ilaha illa anta. Yang ni pernahkah kita buat? Saya tak tahu. Kenapa tak pernah belajar? Sekurang-kurangnya tak tahukah minta Allah nak bagi? Bila Nabi susah, Nabi gelisah, Nabi resah, Nabi risau, Nabi kata, Allahumma ya Allah, rahmataka arju. Rahmat engkau lah yang aku harapkan, ya Allah. Fala takilni ila nafsi tarfata ain. Janganlah ya Allah, kau wakilkan aku kepada diri aku walaupun sekelip mata. Artinya jangan kau biar aku dengan masalah aku fikir sendiri, aku selesai sendiri tanpa mendapat bantuan daripada engkau. Walaupun sekelip mata, aku akan salah ya Allah. Aku akan salah ya Allah, aku akan binasa. Wa aslih li sya'ni kullah. Perelokkanlah urusan aku seluruhnya ya Allah. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang diibadahi dengan ibadahnya benar melainkan engkau. Yang ni kah lebih baik kita baca? Atau kita pergi serang laki kita, kita maki hamun dia, sampai kita menangis, tak ada air mata, kita pecahkan ke semua barang-barang dalam rumah, kita hasut anak pinak attack ayah dia sendiri. Yang tu kah lebih baik ataupun baca ni kah lebih baik? Serah kepada Allah. Aslih li sya'ni kullah. Kau perelokkanlah hidup aku ni ya Allah. Aku rasa dah tak elok dah hidup aku. Tapi kau tolong repair ya Allah. Kok mana nak repair ni? Allah maha berkuasa. Kadang-kadang dengan madu kita rasa tak boleh hidup, dengan kita benci sungguh. Allah repair. Akhirnya jadi macam dua beradik, kakak dengan adik. Saling kasih mengasih, sayang menyayang, membangunkan rumah tangga, mendapat mardhatillah. Yang ni kena minta kepada Allah. Jadi apa yang keduanya ikhwan? Ya, bukan yang ketiga. Yang ketiganya apa seorang wanita kena buat? Dia kena berdoa pada Allah. Satu tadi apa dia? Ketauhidan daripada Allah. Tengok, tauhid duduk nombor satu. Apa duduk nombor dua tadi? Dalam majlis ilmu. Jangan lepaskan diri dengan ilmu. Yang ketiga tadi apa dia? Berdoa pada Allah. Termasuk di dalamnya zikir. Keempat apa dia? Keempat, seorang wanita nak dapat kelapangan dada, muhasabah diri. Yang muhasabah ni paling susah. Dia kena introspeksi diri. Muhasabah. Imam Ibn Qayyim kata, siapanya Allah Ta'ala bagi kepada dia muhasabah, bermakna Allah bagi kepada dia sebesar-besar nikmat dan kurnia. Muhasabah bermakna satu orang itu dia tak mau cari salah siapa. Dia nak perbetulkan diri dia, minta teguran daripada Allah, minta bimbingan daripada Allah, supaya Allah tunjuk tak manakah yang tak sempurna dalam hidup dia, dan dia boleh sempurnakan. Allah bagi muhasabah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat muhasabah. Hendaklah setiap diri merenung apakah yang akan dia bawa balik bertemu Allah Ta'ala. Apa dia nak bawa balik bertemu Allah? Kemudian bertakwalah kepada Allah. Allah sangat mengetahui apa yang kita kerjakan. Kita memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala. Meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Itu satu jenis muhasabah kita kepada Allah. Dengan muhasabah, kita akan dapat banyak kebaikan. Kita kena minta kepada Allah. Hasibu anfusahum qabla an tuhasabu, kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Kau hisablah diri kau. Kau introspeksilah diri kau sebelum sampai hari di mana Allah buat benda itu dan kau tak ada masa nak repair. Maka bagi seorang wanita, dia kena muhasabah diri dia. Muhasabah diri dia. Terutama dia muhasabah diri dia, hubungan dia dengan Allah. Ketaatan-ketaatan dia.
Bagaimana diri dia dengan Allah? Telahkah dia melaksanakan perintah demi perintah? Subhanallah ikhwan, muhasabah. Yang kelima, apakah yang perlu ada kepada diri seorang wanita? Yang kelima, seorang wanita untuk mencapai kedamaian, keluasan hati, dia kena jaga perkara yang kelima apa dia? Dalam pengetahuan dia, apa sahajanya Allah perintahkan kepada dia, wajibkan kepada dia, dia tidak sia-siakan. Kenapa? Kerana dalam perintah dia kepada Allah mengandungi nilai barakah dalam hidup dia. Apa sahajanya Allah perintah dia buat, dia buat. Dia terhadap diri dia, mak bapak dia, anak-anak dia, suami dia. Apa yang dia kena buat? Jangan tanya apa suami kena buat pada dia. Kerana ini bahagian kita bercakap diri kita sendiri sebagai wanita. Setiap individu kita itu, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa ahli, kita sebagai ahli Islam kita ni, ahli kiblat, ahli tauhid. Kita tanya pada diri kita, telahkah kita laksanakan itu dengan baik? Pelaksanaan itulah yang membawa kita dekat dengan rahmat Allah Ta'ala. Macam dalam hadis Qudusi, hadis-hadis Bukhari, hadis Abu Hurairah, hadis Qudusi. Nabi menyebut dengan perkataan apa? Menyebut dengan perkataan, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Allah kata, dan tak akan dekat hamba aku dengan aku. Dengan satu benda pun dia tak akan dekat. Melainkan dia melaksanakan kewajipan yang aku beri pada dia. Barulah dia akan dekat dengan aku. Kewajipan dia. Dan sentiasalah hamba itu melaksanakan benda-benda yang sunat, nawafil. Sehinggalah aku sayang kepada dia. Itulah dua benda jalan yang buat kita dekat dengan Allah. Di situ ada rahmat, ada barakah. Di situ ada nilai kasih sayang Allah, kecintaan Allah. Allah akan nampakkan urusan dia kepada kita. Yang kelima, keenam. Apakah seorang wanita kena ada dalam hidup dia? Supaya dia dapat hati yang luas apa dia? Dia kena lihat kawan di sekeliling dia adalah kawan-kawan yang saleh dan salehat. Jangan kawan orang yang tak saleh. Terutama dalam masalah. Terutama kita dalam masalah. Sebab apa ikhwan? Sebab Nabi menyebut pada kita kan, kawan yang baik dengan kawan yang jahat. Macam ada satu orang tu kawan dengan jual minyak atar. Seorang lagi kawan dengan siapa? Tukang besi tu. Dan yang bestnya ikhwan, tengok. Macam mana kita nak tahu kawan sebelah kita ni baik ke jahat? Baik ke jahat? Sangat mudah. Yang ulama tulis pada kita. Ibn Rajab Hambali tulis. Ibn Qayyim tulis. Imam Ghazali tulis. Selama kita kawan dengan dia, kita tengok apa yang keluar daripada mulut dia ke kita. Dan apa yang keluar daripada mulut kita ke dia. Selama kita kawan dengan dia. Katalah kawan kita ni dia boleh baca Quran. Kita tengok berapa lama kita kawan dengan dia. 7 tahun. 7 tahun kita kawan dengan dia. Kita sepatah Quran tak boleh. Dia boleh. Dia hajar tak kita. Yang ni bukan nak tengok baik dengan jahat. Nak tengok kawan tu ada manfaat ke tak? Baik dengan jahat contoh lain. Dia ada manfaat agama. Selama dia kawan dengan kita dalam kebodohan ni, pernah tak dia ajak kita, dan itu datang daripada fikiran dia nak ajak, tengok kawan dia tak tahu Quran, dan kita selama kawan dengan dia, pernah tak teringat nak ambil manfaat dia tu, nak kita buka mulut, hang boleh tak ajak aku Quran? Itu satu contoh awal kawan tu manfaat tak manfaat. Manfaat tak manfaat ni bukan dia baik dengan jahat, manfaat. Tapi kalau selama kita kawan dengan dia, yang kita dengar di telinga kita hanya umpat, hanya cercaan, hanya ayat-ayat yang putih asa, ayat-ayat langsung kita tak nampak kata dia dalam rahmat Allah.
selama kita kawan dengan dia tu, perkataan kita, perbuatan kita, nawaitu kita tak duduk pun di atas jalan Allah. Dan selama kita kawan dengan dia, kita pun tak teringat nak pergi ke jalan tu. Maka itu adalah kawan yang tidak saleh. Kalau kita ambil nasihat daripada Ibn Rajab Hambali, dia kata apa? Dia kata kawan lagu ni tak patut kita kawan. Sebab dia telah mencipta apa dia? Dia telah mencipta generasi dia pada kita. Kita jadi ahli dia. Kita tak bercakap pasal kebesaran Tuhan. 2 jam kita duduk dengan dia. Tak ada kebesaran Tuhan masuklah hati kita. Saya contohkan, kalau ada satu wanita bermasalah dengan suami dia. Suami pun sama. Tapi kerana saya bercakap ni banyak pada wanita, dia ada masalah dengan suami dia, dia pergi berjabat. Dia sembang dengan wanita ni. Apa dia akan dapat? Kata, saya ada masalah dengan lelaki. Masalah apa? Lelaki saya dia kahwin lain. Dengar apa dia nak kata. Kalau dia buka ayat, dia londehkan aib lelaki orang. Dia tambahkan kebencian wanita ni kepada lelaki dia. Dia wanita jahat. Jangan kawan dengan dia. Tapi kalau first ayat dia kata, hang mengadulah pada Allah. Mintalah pada Allah. Pohonlah pada Allah. Bangkitlah tengah malam minta. Dia wanita yang baik. Dia kawan yang saleh. Berapa banyak kawan-kawan di keliling kita ni, para wanita, yang membantukah ataupun dia menambah syok kita pada orang. Paling jahat, kita syok pada suami sendiri. Suami hang duduk mengaji agama, betul ke tu? Betul ke tu, dia tanya. Boleh percaya ke tu? Ya subhanallah. Dia, alhamdulillah lah hang dapat laki macam tu, hang sujud syukurlah pada Allah, hang doalah keselamatan dia, hang mintalah kepada Allah dengan ilmu dia belajar, dia boleh pimpin hang dengan anak-anak hang. Kalau ini ayat-ayat kawan-kawan kita, dia dalam bumbung saleh, dia berada pada zillus salihin, bumbung orang saleh. Tapi kalau dah tukar kawan itu, yubaddil ashabah, tukar kawan. Yang keberapa? Yang ketujuh, wanita nak dapat ketenangan hati, tak akan dapat melainkan dengan tilawatul Quran. Dia kena baca Quran, tadabbur Quran, baca Quran sebanyak-banyak. Walaupun dia tak tahu ayat Quran tu kata apa, tapi dengan dia baca Quran, dia dapat ketenangan. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Kenapa ikhwan? Kerana diturunkan Quran itu dalam bentuk syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Ya, wala yazidu adh-dhalimina illa khasara. Ya, kalau kita tak dapat langsung apa-apa daripada Quran, tengah-tengah marah, ayat semayang pun tak teringat nak ambil, nak semayang pun tak teringat, baca Quran pun tak teringat, istighfar pun tak teringat, sampai lupa martabat kita suami, dia isteri, martabat kita anak, dia ibu. Semua tu dah lupa habis dah, cakap bukan-bukan. Maka tak ada ketenangan hati, tak ada kelapangan dada. Ayat Quran, balik pada ayat kalam Allah, semulia-mulia perkataannya. Iblis tak suka kita mendekati adalah kalam Allah. Dia ada syifa, dia ada rahmah. Quran itu apa dia? Syifaun lima fis sudur. Allahu akbar. Jadi kalau kita tadabbur ayat ni, kita tersandak. Segala serba mak nenek kesesakan dada di sini. Tiba-tiba Allah kata Quran itu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum, telah datanglah pelajaran daripada Tuhan kamu. Quran itu adalah pelajaran daripada Tuhan kamu. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan dia adalah penawar apa yang ada dalam dada-dada kamu. Wa hudan, dia boleh menunjuk balik dada kamu yang gelap tadi. Wa rahmatun, dia boleh bagi rahmat balik pada kamu. Tapi ingat, lil mu'minin, bagi orang yang beriman. Itu keberapa ikhwan bagi seorang wanita? Itu yang ketujuh, ke-8. Ke-8 apa dia ikhwan bagi seorang wanita nak mencari insyirah, kelapangan dada? Selalulah duduk dalam kebaikan, charity. Selalulah duduk dalam kebaikan.
dia seorang penderma, dia seorang yang suka bantu orang, dia seorang yang suka sponsor orang sahur ke, buka puasa ke, charity yang banyak. Balik daripada sembahyang raya, Nabi sekat wanita. Nabi kita perbanyakkan sedekah, perbanyakkan istighfar. Itu di antara benda yang Nabi cadang wanita buat. Sedekah, istighfar. Ittaqillah haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Maka cepat-cepatlah kamu susuli kejahatan itu dengan kebaikan. Tamhuha. Kebaikan itu akan padam. Maka banyakkanlah diri kita dengan kebaikan. Yang ke berapa? Yang ke-8. Ke-9. Yang ke-9. Yang ke-9. Apa wanita tu kena buat? Untuk dapat insyirah li sadri. Apa dia? Wanita tu kena pastikan dalam diri dia, dia ulang ayat ke-10 surah Al-Hasyr itu. Diulang dalam hidup dia. Ulang dan ulang dan ulang. Ayat itu menyatakan bahawa la taj'al fi qulubina ghillan lillazina amanu. Pastikan dalam diri dia tidak ada hasad dengki pada orang. Hasad dengki tak akan buat kita tenang sampai kita jadi jenazah. Kalau dia boleh makan amalan macam api memakan kayu, demikianlah hasad dengki. Dia memakan diri kita. Sampai kita jadi mayat pun dia makan lagi. Tak tenang. Kalau orang hidup bermadu, kenapa banyak saya cakap pasal madu ni? Pasal ini untuk wanita. Ini untuk wanita. Dia kata pasal Pak Ustaz ni. Tak, pasal itu saya tuju cakap ni pada wanita. Ini itu ujian wanita. Ujian wanita banyak, ikhwan. Kalau dia hidup bermadu, suami dia kahwin 1, kahwin 2, okeylah. Tapi ada yang suami kahwin 3. Jangan ada hasad dengki. Rezeki madu kita, rezeki dia. Jangan hasad dengki. Jangan pernah cucuk laki kita supaya berlaku tak adil pada yang lain. Jangan sekali-kali. Kerana orangnya hasad dengki ni, ibadat dia tak akan diterima oleh Allah. Tak naik pun pada langit yang pertama. Hatta fauqal ghamam pun tak sampai. Apa dia? Ibadat dia bukan kata naik ke langit, ghamam tu. Awan tu pun tak sampai. Tak melebihi awan pun. Kesemuanya diangkat, dibuang balik ke muka dia. Umrah dia, haji dia, senyuman dia, kononnya senyuman. Jangan sekali-kali. Itulah cabaran hidup bagi wanita. Cabaran. Cabaran. Yang ke berapa? Yang ke-10. Yang ke-10. Maka wanita tu jaga diri dia, jangan terkena hasad dengki. Yang ke-10 pada ikhwan. Yang ke-10 yang ni. Pada ayat 24. Surah Al-Qasas. Adakah yang ni dalam hidup kita? Ini ayat berkaitan dengan Nabi Allah Musa AS. Nabi Musa kita tahu dia di Mesir. Satu hari itu Nabi Musa ada satu problem besar. Dia sudah pergi tampak satu orang Mesir. Dikatakan bangsa Qibti, sebangsa dengan Firaun. Kawan tu mati. So jadi kes. Daripada kes tu Nabi Musa jadi pelarian. Dihambat oleh kerajaan. Oh ya kawan. Alung hambat pun hidup tak aman. Dia ni kerajaan. Dia lari sampai ke Madian. Dia sampai di Madian. Dia jumpa anak Nabi Syuaib, 2 perempuan yang nak ambil ayak dan dia tolong mereka. Habis Nabi Musa tolong semua tu, Quran kata apa dia? Quran kata summa tawalla ila zilli. Dia pun cari satu macam pokok, dia bersandar, dia ambil teduh pokok. Tak, dia ni duduk negeri orang tau, dia tak tahu mana nak pergi. Nak balik negeri sendiri tak boleh. Dia bukan kata musuh dengan keluarga, dia musuh dengan kerajaan. Dia tak boleh masuk border Mesir. Dia akan ditangkap, dibunuh, dihukum. Dalam kepala ni punya Allahu Akbar. Punya, oh dah tak tahu nak apa nak jadi ni. Kita duduk di rumah, tak duduk kata orang, dia dapat surat mahkamah. Tuan kena hadir ke mahkamah. Kenapa?
kerana kes tuan di bawah Seksyen 108 mengajak agama Islam tanpa tauliah. Macam mana jadi? Lepas tu tengok pula hukuman dia. Kalau tuan boleh dikenakan penjara 3 tahun ataupun denda tak melebihi RM5,000 ataupun kedua-duanya sekali. Duduk di Pulau Pinang, mahkamah duduk ada di Selangor. Itu pun bukan musuh dengan semua orang. Macam mana nak pi lagu mana, ni kena denda saja ke, kena tangkap ke, kena dua-dua ke, keluar jadi banduan, duduk dalam penjara macam mana, nak makan apa. Dia fikir. Nabi Musa, bukan itu masalah dia. Dia dengan kerajaan, dia lari ke negeri orang, dia tak kenal siapa. Duduk bawah pokok tu pening kepala. Nah itu saya katakan, inilah sebahagian daripada contoh masalah wanita. Kadang-kadang dia kena satu masalah, dia terasing dengan orang. Masa dia duduk bawah pokok ni lah Nabi Musa kata sepatah benar. Tengoklah para Nabi. Sejak kita belajar tadi. Zakaria, Ayub, sampai Nabi Musa. Dia ada benda dia nak habaq ke Tuhan, tapi dia pakai bahasa tu. Dia raplah, dia dalam raplah. Apa dia kata? Tengok perkataan. Wanita kena ada perkataan ini yang ke-10 ni. Apa dia kata? Dia kata, Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Nabi Musa guna perkataan. Dia kata, Rabbi. Dia kata, Tuhanku. Inni lima anzalta ilayya min khairin. Nabi Musa kata, Ya Allah, sesungguhnya aku ni, Ya Allah, dengan kebaikan-kebaikan yang anda bagi pada aku, Ya Allah. Memang aku dapat semua kebaikan tu. Tapi aku ni dengan kebaikan yang hang bagi fakir. Tak cukup, Ya Allah, aku perlu lagi kebaikan. Dengan apa bima anzalta, dengan apa yang kau bagi ilayya min khairin, dengan kebaikan yang hang bagi dalam hidup aku ni, Ya Allah, aku masih lagi fakir kepada kebaikan kau, Ya Allah. Aku perlu lagi hang bagi ni. Seolah-olah Nabi Musa tak habaq kata aku di tempat orang, aku nak pergi macam mana, aku musuh dengan orang, nak pergi tidur. Dia tak habaq lagu tu. Tapi dia guna perkataan, Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Seolah-olah maksud dah, Ya Allah, kalau hang tak bagi lagi kebaikan pada aku, Ya Allah, matilah aku sini. Kemana hidup aku nak pergi? Aku tak kenal siapa. Walaupun aku dah dapat dah kebaikan daripada hang. Tu masa Nabi Musa kena buang dalam sungai tu, budak letak dalam tabuk tu, buang dalam air deras. Memang nyawa tanduk, nyawa di hujung tanduk. Allah selamat dia dengan jasa kakak dia. Membesar dalam istana Firaun. Hidup sebagai anak istana. Semua tu kebaikan. Jumpa mak dia balik. Tapi sampai jadi peristiwa tu dia kena halau daripada Mesir. Lari jadi pelarian, letih hidup, jadi hina, ikhwan. Pendek kata hidup, jadi bangsat. Pergi tempat orang tak tahu cari siapa. Kalau kau tak bagi lagi kebaikan pada aku, Ya Allah, aku perlu kebaikan kau. Maka seorang wanita, dia perlu kata yang ni dalam hidup dia ke Tuhan, ke-10. Walaupun aku dah dapat semua, Ya Allah, tapi aku perlu lagi kebaikan dari sisi hang. Bukan daripada orang, Ya Allah. Dari sisi hang. Hang letaklah hidup aku dalam kebaikan. Ubahlah masalah ni jadi kebaikan. Bukalah pintu-pintu kebaikan. Aku ini fakir dengan kebaikan engkau, Ya Allah. Ikhwan, itu di antara contoh. Dikatakan asyarah asbabul insyirah li sadri. 10 sebab yang boleh membawa kepada kelapangan dada hati seorang wanita. Semoga itu bermanfaat kepada saya. Yang saya katakan ni bukanlah saya nak habaq wanita tu hidup dalam masalah, dah. Ini hanya satu kuliah muslimah saja tengah-tengah malam Lailatul Qadar ini, hanya berinteraksi dengan muslimah. Supaya itu menjadi suatu manfaat kepada saya dan kepada kita semua. Semoga Allah rahmati kita. Dan insya-Allah kuliah kita selepas ni pun saya akan cerita lagi apakah bekal hidup wanita. Semua ni saya ambil daripada nota-nota para ulama.
mereka menulis tentang hayatul mar'ah, perjalanan hidup wanita. Bagaimana nak capai sa'adatul mar'ah. Wanita tu dia perlu bahagia. Macam mana nak bahagia? Ada lagi, supaya Allah bagi kebaikan pada saya dan kebaikan kepada semua. Kalau tersilap bahasa, saya pohon maaf, saya pohon keampunan kepada yang mendengar, dan maghfirah daripada Allah Jalla wa'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Amin.